Assalamualaikum, saya Nur Hafiz. Assalamualaikum, saya Nur Hafizah binti Mat. Saya akan membentangkan tajuk 6 iaitu Capital Budgeting Evaluation a Project. Capital budgeting ni adalah proses yang digunakan oleh syarikat untuk menilai dan menentukan potensi pengeluaran atau pelaburan. Capital budgeting ni juga untuk memaksimumkan keuntungan masa depan syarikat kerana kebanyakan syarikat mereka hanya dapat menguruskan sejumlah projek besar dalam masa yang singkat. Ini adalah proses yang terlibat dalam capital budgeting. Yang pertama adalah identify and evaluate potential opportunities, iaitu mengenal dan menilai peluang yang berpotensi, iaitu proses bermula dengan meneroka peluang yang ada. Contohnya apabila syarikat nak memperluaskan kemudahan pergudangan dan berkemungkinan mereka memilih antara menambah bangunan atau membeli ruangan besar di lokasi baru. Yang kedua adalah estimate operating and implementation cost, iaitu anggaran kos operasi dan pelaksanaan, iaitu langkah seterusnya melibatkan anggaran kos untuk melaksanakan projek tersebut. Contohnya kos peralatan baru yang dibeli oleh syarikat itu. Seterusnya adalah estimate cost cash flow or benefit, iaitu anggaran aliran tunai atau faedah. Ia menentukan beberapa banyak aliran tunai yang dapat dihasilkan oleh projek tersebut. Seterusnya adalah assess risk, iaitu menilai risiko. Melibatkan anggaran risiko yang berkaitan dengan pihak termasuk jumlah wang syarikat yang akan hilang sekiranya projek tersebut gagal. Yang terakhir adalah implement, iaitu melaksanakan. Apabila syarikat memilih untuk maju dengan projek itu, ia juga memerlukan rancangan pelaksanaan. Contohnya rancangan tersebut perlu merangkumi cara pembayaran untuk projek yang sedang dijalankan. Next. Okey, ini adalah payback period. Payback period ini adalah tempoh pembayaran balik merujuk kepada jumlah masa yang diperlukan untuk memulihkan kos pelaburan. Cukup meletakkan tempoh pembayaran balik adalah tempoh masa pelaburan mencapai titik pulang modal. Okey, ini adalah formula dia iaitu consistent sama dengan initial oleh bahagi cash flow. Next. Seterusnya adalah net present value. Net present value ni adalah nilai bersih, iaitu perbezaan antara nilai aliran tunai sekarang dan nilai aliran keluar tunai semasa dalam jangka masa tertentu. NPV ni digunakan dalam penganggaran modal dan perancangan pelaburan untuk menganalisis keuntungan pelaburan atau projek yang diunjurkan. Okay, ini dia punya formula dia. Cash flow konsisten dan cash flow inconsistent. Bolehlah rujuk dia punya formula itu. Pak, yang seterusnya saya serahkan kepada Syamimi.
Saya akan teruskan pembentangan. Saya Nuraisyah Mimi binti Roslan. Saya akan teruskan pembentangan tentang Project Valuation Technique iaitu Internal Rate of Return. IRR ni adalah metrik yang digunakan dalam analisis kewangan untuk menganggarkan keuntungan pelaburan yang berpotensi tinggi. Kadar pulangan dalam mak adalah kadar diskaun yang menjadikan nilai kini bersih dan semua aliran tunai sama dengan sifar dalam analisis aliran tunai. Formula akan diterangkan lepas ini bersama dengan soalan. Seterusnya, bagi profitability index pula, PI ni adalah indeks keuntungan yang merupakan alat kewangan yang memberitahu kita sama ada pelaburan itu harus diterima ataupun ditolak. Rumus untuk PI, TPV bahagi dengan IO. Seterusnya saya akan teruskan pembentangan tentang kebaikan dan keburukan. Bagi payback period, untuk kebaikannya ialah syarikat boleh mempunyai kesan jangka pendek yang lebih baik untuk memperolehi persaham dengan menetapkan tempoh pembayaran balik yang lebih pendek. Manakala bagi keburukannya pula ialah ia tidak dapat mengambil kira aliran masuk tunai yang diperoleh setelah tempoh pembayaran balik. Seterusnya, bagi net present value pula, kebaikannya ialah ia menyedari nilai wang masa dan ia mempertimbangkan semua aliran tunai untuk keseluruhan projek dalamnya. Bagi keburukan NPV pula, ia sukar digunakan dan ia mungkin tidak memberikan jawapan yang memuaskan apabila projek yang dibandingkan melibatkan jumlah pelaburan yang berbeza. Seterusnya, bagi internal rate of return pula, kebaikannya ialah ia dianggap aliran tunai sepanjang hayat projek dan ia juga memuaskan pengguna dari segi libatkan masalah pengiraan yang agak rumit dan mungkin tidak memberikan jawapan yang agak pelik dan unik dalam semua keadaan. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan oleh Izzati. Okay, nama saya Nur Izzati binti Mak Zahir. Saya akan menerangkan tentang advantage and disadvantage bagi PI. Okay, kebaikan yang pertama, it gives due consideration to the time value of money. Maksudnya bagi pertimbangan terhadap nilai mata wang. Okay, keburukan dia, pendekatan paling berguna dalam situasi catuan modal. Seterusnya saya akan menerangkan tentang past year question. Okay. Contoh past year question, kat sini saya ambil syarikat Herwan. Okay. Syarikat ni dia investing into mutually exclusive project, that is project X and project Y. Both project need the same initial investment. Initial investment ni sama dengan IO iaitu initial outlay sebanyak RM60,000. Okay, lepas tu dia kata assume the cost of capital is 16%. Okay, soalan bagi projek X secara konsisten, kalau projek Y secara inconsistent. Okay, soalan satu dia minta calculate the net present value for each project. Okay, dia suruh kira NPV bagi kedua projek tu, sama ada projek X dengan projek Y. Okay, untuk kira NPV bagi projek X, kita boleh ambil nilai CF kali dengan nilai, tengok refer kat table, ambil refer table PVIFA, tengok apa yang bahagian 16%, lepas tu tolak dengan nilai IO. So nilai CF kita
20,000. Tu nilai kalau kat kotak tu kalau 16% tu 3.2743. Lepas tu dah dapat darat tu tolak dengan nilai IO. IO dia bagi 60,000 dekat soalan tu. So dah dapat jawab, total dapat jawapan 5,486. Okay, untuk kira NPV bagi projek Y, first kita buat kotak 4 kolom. Okay, satu untuk years, lepas tu satu kotak year untuk CF. Lepas tu tengok refer jadual PVIS, tengok bahagian 16%. Lepas tu kotak seterusnya kita letak sebagai nilai PV. Okay. Projek Y ni secara inkonsisten kena buat kotak. Lepas tu darab ambil nilai CF kali dengan PVIF. Lepas tu dapat jawapan. Dah darat semua sampai years ke-5. Kita total. So dapat total PV kita 58616.7. Lepas tu tolak dengan IO sebanyak 60,000. Dah tolak 2 tu. Dapatlah jawapan NPV untuk projek Y. Negatif 1383.3. Okay, soalan kedua dia minta initial rate of return for each project. Dia minta IRR untuk projek X dengan projek Y. Okay, untuk kira IRR projek X secara konsisten. Okay, first kita cari A, iaitu ambil itu formula dia IO bahagian CF. IO kita kan soalan bagi sebanyak 60,000 bahagi dengan CF 20,000. So kita dapat 3. Seterusnya kita buat B lebih besar daripada A lebih besar daripada C. Okay, untuk cari nilai B, dia ambil refer jadual PVIFA. Refer maksudnya macam tengok tahun yang tak lebih besar daripada 3 tu. Kalau B tu cari yang hampir besar dengan 3. Kalau untuk C, cari yang hampir dengan cari yang hampir nilai dia lebih kecil daripada 3 tu. Okey, 3 tu ambil jawapan A. Lepas tu okey, step pertama kita ambil 20% tolak dengan 15%. Okey, sama dengan 5%. Dah dapat 5%. Okay, jawapan kedua, step kedua D tolak dengan A. B tolak dengan A, ambil jawapan B tu 3.3522 tolak dengan A kita dapat 3. So dapat 0.3522. Step ketiga B tolak dengan C. Okay, B kita 3.3522 tolak dengan jawapan kita C 2.9906. Okay, untuk IRR untuk projek X ni ambil 15 tu anggap sebagai I1, 20% tu anggap I2. Okey. First 15 tu dapat ambil kat I1, lepas tu tambah dengan buka kurungan, ambil step kedua bahagi dengan step 3, tutup kurungan kali dengan step pertama. So kita dapat total dapat jawapan 19.87%. Okey, untuk kira IRR bagi projek Y secara inkonsisten kita buat kotak. Kotak pertama year, kotak kedua CF, kotak ketiga kita refer table PVIF. Lepas tu kotak seterusnya kita kira nilai PV. Okey, pertama sekali kita kena tengok B lebih besar daripada A lebih besar daripada C. Okey, untuk cari B kita tengok PV, total PV bagi yang konsisten. So kita ambil amount kat situ sebanyak 58616.7, 16%. Lepas tu yang A tu kita ambil IO 60,000. Okay, yang C tu kita kena cari. Dia kena try. C tu kita try dekat PVIF tu. Tengok dia kena cari yang tak lebih besar ataupun tak kecil daripada 60,000. Dia sedang-sedang. Yang hampir jawapan dengan 60,000 tu. Maksudnya hampir dengan IO tu. Okay, dah kira saya try dapat 8%. Dia sebab jawapan dia hampir dengan 60,000. Macam biasa, darat ambil 10,000 kali dengan 0.9259. Dah dapat jawapan total semua sampai tahun kelima. So kita dapatlah total PV.
Dah dapat total, lepas tu kita buat step pertama, tu B tolak C. B tolak C, ambil 16%, tolak dengan 8%, dapat jawapan 8%. Okay. Step kedua, C tolak dengan A. C kita dapat 7395.6.3, tolak dengan A kita iaitu 60,000, dapat jawapan 13956.3. Okay, untuk step ketiga, B tolak dengan C. B kita 58617, tolak dengan C kita 73956.3. Okay, so dapat jawapan 15339.6. Okay, nak kira IRR bagi ni. 8 tu ambil I1. Okay, 8% tu mewakili I1. Dan lepas tu dah 8% I1 tambah dengan buka kurungan. Ambil step jawapan step kedua, bahagi dengan jawapan step 3. Lepas tu kali dengan step pertama, itu 8%. So total dapat 15.28%. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekiranya tidak faham dan kira boleh PM tepi kat WhatsApp dan boleh respon dalam grup.